Syukur Alhamdulillah kehadirat ilahi serta selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad SAW kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kami menjalankan tugasan ini dengan jayanya walaupun menempuhi pelbagai dugaan dan rintangan. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Ros Azhar binti Muhammad Mukhtar selaku pensyarah kami yang banyak membantu kami dalam usaha menjalankan tugasan ini. Semua orang berhak untuk menuntut ilmu. Kuantitas ilmu itu sendiri sangat luas. Disebabkan oleh pentingnya ilmu itulah Allah SWT menyebutkan kata ilmu di dalam Al-Quran dengan pelbagai bentuknya sebanyak 884 kali. Ilmu dari segi bahasa artinya kejelasan. Oleh itu, segalanya terbentuk dari akar kata ilmu mempunyai ciri kejelasan. Kerana ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Dalam pembentukan peribadi yang baik melalui pendidikan, banyak menghadapi pelbagai masalah. Realiti yang terjadi adalah ramai pelajar masih ada yang meniru dalam perpisahan untuk memperoleh kelulusan. Masalah rasuah terutamanya dalam kalangan ahli politik masih terus berleluasa. Untuk menjawab persoalan tersebut, filsafat pendidikan merupakan kunci utama dalam membimbing pelaksanaan pendidikan ke arah memberi kebaikan kepada seluruh manusia. Yang pertama, mengenal pasti tentang maksud konsep kebenaran dari tradisi ilmu Islam dan Barat. Yang kedua, membincangkan tentang perbezaan konsep kebenaran dari tradisi ilmu Barat dan Islam. Yang ketiga, mengemukakan sumbangan tokoh ilmuwan Islam dan Barat dari segi ilmu terhadap masyarakat sivil. Nilai skop kajian ini tertumpu kepada pelajar pengajian Al-Quran dan Sunnah UC bagi mengetahui pandangan mereka terhadap konsep kebenaran tradisi ilmu Barat dan Islam. Kajian ini membahaskan tentang persamaan dan perbezaan antara kebenaran tradisi ilmu Barat dan tradisi ilmu Islam. Faktor yang menyebabkan perbezaan antara dua bahagian ilmu, sumbangan tokoh ilmu Islam dan Barat dari segi ilmu dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Aiman bin Iwan Krisnawan. Nombor matrik 1201339. Baiklah, sekarang saya akan terangkan tentang bahagian kajian literatur untuk kerja khusus ini. Dan kajian literatur ini dibahagikan kepada 3 seksyen, iaitu yang pertama, sedikit sebanyak kata-kata tentang konsep kebenaran. Yang kedua, mencari suatu kebenaran itu dengan kaedah tabayun. Dan yang ketiga, kajian-kajian lepas yang diselidik dalam kajian literatur ini. Baiklah, lanjut. Berikut merupakan antara kata-kata tentang apa itu teori kebenaran. Yang pertama, menurut Solihuddin Al-Ayyubi, manusia dan sifat mencari kebenaran mempunyai satu hubungan yang co-natural, yang bermaksud semula jadi. Dan yang kedua, Imran Mustafa 2017 menyatakan bahawa manusia sentiasa mempunyai naluri untuk mencari suatu kebenaran. Mencari kebenaran dengan kaedah tabayun. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-Nya untuk sentiasa tabayun atas setiap berita yang diterimanya. Apa itu tabayun? Tabayun merupakan satu perkataan bahasa Arab yang bermaksud menyimak atau membaik sesuatu kebenaran itu. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menipukan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini kerana kejahilan kamu mengenainya, sehingga kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Baiklah, antara kajian lepas yang diselidik untuk melakukan kerja khusus sini ialah antaranya daripada Dedi Irawan yang membuat satu kajian komparatif antara ciri-ciri khas konsep kebenaran Islam dan konsep kebenaran Barat. Selain itu, Hashim Musa ada menyatakan di dalam kajian beliau bahawa konsep kebenaran Barat itu bersifat relatif. Selain itu juga, Imran Mustafa menyatakan dalam kajian beliau bahawa dengan landasan ilmu agama, konsep kebenaran yang mutlak itu dapat dicapai. Dan akhir sekali,
melalui Solihuddin Al-Ayyubi. Dalam kajian beliau menerangkan tentang apa itu konsep kebenaran Islam dan beliau juga menyediakan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Hussein Ashraf bin Syed Abdul Kadir, nombor matrik 1201340. InsyaAllah di dalam video ini saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Pendahuluan. Di dalam bab ini, para pekaji akan membincangkan metodologi yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini. Metodologi kajian meliputi kaedah, cara dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Hal ini bertujuan untuk memberi penjelasan bagaimana kajian dijalankan, data-data diperoleh dan dianalisis bagi memperoleh maklumat yang tepat. Butiran-butiran yang terdapat di dalam bab ini termasuklah reka bentuk kajian, sampel dan instrumen kajian, teknik menganalisis data dan prosedur pengumpulan data. Apa itu metodologi kajian? Metodologi merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menyempurnakan tajuk kajian yang dilaksanakan. Kajian ilmiah yang bertajuk konsep kebenaran tradisi ilmu barat dan Islam merupakan satu kajian yang berbentuk lapangan. Beberapa metod yang telah digunakan oleh para pengkaji dalam menyiapkan kajian ini. Reka bentuk kajian. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah berbentuk kaedah campuran yang mengandungi gabungan antara kaedah pengumpulan data iaitu analisis berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Kaedah gabungan ini dapat membantu para pengkaji mendapatkan data sah yang lebih baik yang telah diperolehi kerana ia menggunakan lebih daripada satu kaedah kajian bagi mendapatkan data. Maka hasil daripada kajian akan lebih berkembang. Selain itu, kajian reka bentuk gabungan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk lebih memahami dan menerangkan masalah kajian. Data bagi kajian kuantitatif dikumpul dengan menggunakan borang soal sidik yang diedarkan kepada 59 responden yang terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Quran dan Sunnah USIM. Dengan kaedah kuantitatif ini, ia dapat memudahkan para pengkaji bagi mendapatkan data dalam suatu masa tertentu. Kajian ini digunakan untuk mendapatkan data berdasarkan soalan kajian dan item-item soalan yang telah ditetapkan oleh para pengkaji yang berkaitan dengan konsep kebenaran tradisi ilmu barat dan Islam. Kajian ini membahaskan tentang persamaan dan perbezaan antara dua bahagian ilmu, sumbangan tokoh ilmuwan Islam dan Barat dari segi ilmu dan sebagainya. Okey, ini adalah carta alir proses kajian. Jadi yang pertama bermula dengan kajian awal, seterusnya penyediaan borang soal selidik dan soalan ujian. Yang ketiga soal selidik, ujian dan pemerhatian. Seterusnya dengan pengumpulan data, analisis data, keputusan dan yang terakhir rumusan dan cadangan. Antara metod penganalisisan data yang mana terbahagi kepada tiga iaitu metod induktif yang bermaksud merupakan penganalisisan melalui berfikir dalam mendapatkan satu kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dan perkara-perkara yang telah dicari dan dikaji yang bersifat khusus untuk sampai kepada dalil yang umum. Yang kedua, metod diduktif. Metod ini diadakan dengan menganalisis data bagi tujuan penulisan. Ini berlandaskan kepada pola berfikir yang mencari pembuktian umum. Dan yang terakhir iaitu metod komparatif. Metod ini adalah membuat perbandingan terhadap semua bukti, fakta dan juga maklumat bagi tujuan untuk membuat kesimpulan terhadap kajian. Dan yang terakhir iaitu kesimpulan, berdasarkan penerangan yang telah dinyatakan dalam bab ini, yang mana telah menjelaskan bahawa pengkaji telah berusaha untuk mengikut metodologi dan prosedur yang telah dipandukan dengan sebaik mungkin. Ini bagi memastikan kajian dijalankan ini berjaya mencapai objektif yang telah digariskan. Sekian sahaja dari saya, terima kasih. Baiklah, kembali lagi. Jadi pada kali ini saya akan menerangkan pula apa maksud kebenaran.
Jadi kebenaran akan diterangkan dari dua pandangan, iaitu dari pandangan Islam dan juga dari pandangan Barat. Baiklah, dari pandangan Islam, pelbagai terma digunakan untuk mengistilahkan perkataan kebenaran ini, iaitu seperti al-haq, al-sidqu dan al-shawab. Al-haq bermaksud benar, al-sidqu bermaksud tepat dan al-shawab bermaksud betul. Semuanya digunakan untuk mengistilahkan perkataan kebenaran. Dan juga menurut Ibnu Sina, wahyu dan akal itu merupakan landasan utama sesuatu ilmu, untuk wujudnya sesuatu ilmu. Jadi melalui wahyu dan akal, kebenaran itu dapat ditentukan dengan tepat. Okey. Dari pandangan Barat pula, dalam bahasa Yunani, aletheia yang bermaksud sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Dalam bahasa Latin pula, veritas, iaitu bermaksud pilihan dan kepercayaan akal. Dan bahasa Inggeris pula iaitu truth, yang bermaksud apa yang difahami akal. Dan Barat juga wujud fahaman rationalism dan empirism dalam mencari konsep suatu kebenaran. Sedikit penerangan tentang apa itu kebenaran dari pandangan Islam. Menurut Ibnu Sina, kebenaran itu sangat berkait rapat dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Oleh itu, sekiranya ilmu itu tidak berkualiti, maka ia akan mempengaruhi keputusan kebenaran tersebut. Jadi, berdasarkan kitab akidah yang dikarang oleh Imam An-Nasafi dalam yang berjudul Al-Aqaid Al-Nasafiyah, antara sebab suatu ilmu itu diterima ada 3. Yang pertama, panca indera yang 5, Al-Khawas Al-Khamsah. Yang kedua, Al-Aqlu As-Salim, iaitu akal yang sihat. Dan ketiga, pengkabaran yang benar, iaitu Al-Khubru As-Sadiq. Sedikit penerangan juga tentang konsep kebenaran dari pandangan Barat. Seperti yang dikatakan tadi, wujud dua fahaman, iaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme ini diwujudkan oleh René Descartes yang menyatakan bahawa kebenaran itu ditentukan oleh akal yang rasional. Dan empirisme ini diwujudkan oleh David Hume yang menyatakan bahawa kebenaran itu ditentukan oleh panca indera. Dan info tambahan, wujud juga 3 cara untuk menentukan teori kebenaran, iaitu yang pertama, teori koresponden, iaitu kebenaran itu ditentukan bersesuaian dengan situasi yang berlaku. Yang kedua, teori coherence, iaitu kebenaran itu ditentukan apabila ia dikait-kaitkan dengan maklumat yang lain. Dan yang ketiga, teori pragmatik, iaitu kebenaran itu ditentukan dan dibuktikan secara praktikal. Seterusnya, wujud perbezaan antara konsep kebenaran Islam dan konsep kebenaran Barat. Dan kami lampirkan perbezaan ini kepada 2 segi, iaitu dari segi sumber dan juga dari segi pandangan. Dari segi sumber, Islam menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka mendahului dengan wahyu dan kemudian ditafsirkan dengan akal. Manakala Barat, mereka menggunakan logik akal semata-mata, dan bahkan ada juga di antara mereka yang memisahkan antara konsep kerohanian dengan bicara falsafah mereka. Dari segi pendapat pula, Islam berpendapat bahawa kebenaran hakiki dan mutlak itu dapat dicapai, manakala Barat berpandangan bahawa kebenaran yang hakiki itu tidak mungkin akan dapat dicapai. Bahkan kebenaran itu bersifat relatif, iaitu berubah mengikut masa dan tempat. Sebab dan faktor mengapa wujudnya perbezaan tradisi ilmu Barat dan Islam. Dengan 3 aliran utama ilmu Barat, yakni rationalism, empirism dan criticism. Jadi yang pertama, rationalism. Pemikiran ini berpegang bahawa akal adalah kuasa tertinggi dalam mengenali hakikat sesuatu. Akal manusia mampu untuk mengetahui apa sahaja. Empirism pula berpandangan pemikiran ini yang mana meletakkan bahawa akal itu tidak wujud.
Bahkan apa yang wujud hanyalah deria semata-mata yang menjadikan manusia itu mengetahui. Atau dengan kata lain, semua pengetahuan ini diperolehi berdasarkan pengalaman apa yang pernah dilalui, dan dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Manakala pandangan kritisisme pula, yang mana sebahagian dari falsafah moden, secara garis besar kritisisme merupakan teori yang dihasilkan dari sintesis antara rasionalisme dan empirisisme. Aliran ini berpendapat bahawa kebenaran itu tidak perlu diuji, sebab sudah ada batasan-batasan tertentu antara rasionalisme dan empirisisme. Sebab kewujudan dan faktor wujudnya perbezaan antara tradisi ilmu Barat dan Islam. Jadi Barat, rasio atau akal itu adalah merupakan sumber dan alat ukur yang paling dititik beratkan dalam mengukur sesuatu kebenaran di Barat, khususnya Barat moden. Kerana itu salah satu ciri khas dari konsep kebenaran di Barat adalah sifatnya yang relatif dan berubah-ubah. Dikarenakan sumber dalam mencari kebenaran mereka hanya berpusat kepada rasio yang diperkuat oleh spekulasi falsafah. Hal ini bermula semenjak kehadiran René Descartes sebagai pembawa fahaman atau pelopor bagi rasionalisme, iaitu fahaman yang menyatakan bahawa satu-satunya alat untuk mengukur kebenaran adalah rasio. Manakala tradisi ilmu Islam mengenai proses perolehan ilmu dan konsep kebenaran, Islam mengakui peranan Tuhan dan manusia secara bersamaan. Tuhan adalah sumber ilmu dan kebenaran yang hakiki, sehingga tidak ada ilmu dan kebenaran yang dicapai manusia tanpa proses pengajaran Tuhan. Agama pula adalah segenap kepercayaan, ajaran kebaktian dan kewajipan yang berkaitan dengan kepercayaan itu. Kebenaran agama itu bersifat mutlak kerana berasal dari sesuatu yang mutlak dan mampu memberi penyelesaian yang memuaskan bagi banyak pihak. Agama memberi kepastian yang mantap terhadap sesuatu bentuk kebenaran kerana kebenaran agama didasarkan pada suatu kepercayaan yang mengandungi sistem kredo atau tata kepercayaan tentang sesuatu yang mutlak di luar manusia. Antara sumbangan tokoh Islam dan Barat terhadap masyarakat. Jadi yang pertama, Plato dan Aristotle merupakan pencetus penting kepada gagasan masyarakat sivil di Barat. Secara ringkas, idea masyarakat sivil Plato adalah masyarakat negara semula jadi yang dikenali sebagai organic state, yang mana masyarakat akan dapat dibangunkan dan keadilan terbela apabila pengkhususan dalam masyarakat dilakukan berdasarkan kekuatan rationality. Pola pemikiran seumpama ini berkembang dalam tempoh yang panjang, kira-kira 300 hingga 400 tahun lamanya sehingga kedatangan ajaran Nabi Isa. Kemunculan ajaran Kristian telah membuka dimensi baharu kepada masyarakat sivil. Dan pola kedua masyarakat sivil yang bersumberkan divinity muncul dan berkembang. Antara sumbangan tokoh Barat iaitu Locke sebagaimana dalam karyanya Two Treatises of Government, masyarakat sivil dan masyarakat yang menggunakan keseluruhan kekuatan ilmu dan pengalaman serta kepakaran yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dengan adanya kurniaan berkenaan, pandangan dan kebebasan mereka secara individu perlu dihormati. Segala usahanya termasuklah mengumpulkan harta juga perlulah dihargai, maka itu negara berkewajipan melindungi nyawa, kebebasan dan pemilikan harta dalam masyarakat sivil. Dan juga seterusnya adalah sumbangan tokoh Islam. Berbeza pula dari segi pemikiran tokoh falsafah Islam dan sumbangan mereka terhadap masyarakat, yang mana amat dipengaruhi oleh dua pola gagasan yang secara umumnya tidak semestinya saling melengkapi, iaitu yang berpaksikan syariah dan yang bersumberkan falsafah. Masyarakat Madani dalam bahagian ini juga bermaksud negara Madani atau negara Islam. Huraian dalam bahagian ini dimulakan dengan idea Al-Ghazali, yang mana Al-Ghazali dia memberi idea iaitu sesuatu keadaan yang tidak dapat dipastikan sama ada pemimpin itu adalah dalam kalangan orang yang beriman atau sebaliknya. Sesiapa sahaja yang mempunyai kekuatan politik dan ketenteraan boleh sahaja memerintah dengan syarat mendapatkan nasihat hukum hakam daripada ulama'. Demikian itu, melalui gabungan ulama' dan umara', sebuah masyarakat madani bertatanan dan stabil di bawah pemerintahan yang kuat dan islamik dapat diwujudkan. Seterusnya, kita beralih pula kepada bahagian analisis dapatan kajian. Untuk bahagian pertama, data responden seramai 45 orang
Perempuan telah terlibat dalam kajian ini manakala selebihnya 14 orang lelaki, 24% ialah golongan lelaki. Untuk umur, jumlah umur 18 hingga 20 tahun seramai 31 orang, manakala 21 hingga 25 tahun 47%, 28 orang direkodkan. Manakala untuk jumlah umur 26 hingga 30 tiada sebarang data direkodkan. Soalan seterusnya, tahap pendidikan. Untuk diploma dan asasi seramai 5 orang responden sahaja, manakala ijazah 54 orang responden bersamaan 92%. Soalan berkaitan dengan tahap pengetahuan responden. Soalan keempat iaitu, adakah wujud persamaan antara konsep tradisi ilmu barat dan Islam? 30 orang bersetuju manakala 29 lagi tidak bersetuju. Untuk konsep ilmu Islam bertunjangkan agama dan konsep ilmu barat pula berpaksikan perspektif sekular dan materialis. 55 orang bersetuju manakala selebihnya 4 orang lagi tidak bersetuju. Manakala soalan seterusnya, konsep ilmu Islam dapat dipadankan dengan sains Islam dalam tradisi barat, namun dengan pemaknaan yang lebih luas. Untuk soalan ini, seramai 58 orang bersetuju, manakala selebihnya seorang sahaja tidak bersetuju. Untuk soalan satu ciri khusus konsep kebenaran dari barat, 55 orang mengatakan konsep kebenaran di barat sentiasa berubah-ubah, manakala 4 orang lagi mengatakan konsep yang tetap. Untuk seterusnya, konsep kebenaran barat merujuk pada fakta semata-mata. 37 orang bersetuju, manakala 25 orang lagi tidak bersetuju. Untuk seterusnya, ilmu sains dianggap satu-satunya cabang ilmu dan falsafah bagi mencapai kebenaran. 32 orang, 54% bersetuju, manakala 27 orang tidak bersetuju. Soalan terakhir, sarjana barat berpandangan rasional sebagai salah satu konsep ukuran menerima dan menolak sesuatu ilmu itu. 51 orang bersetuju, manakala selebihnya 14%, 8 orang tidak bersetuju. Baiklah, seterusnya kita berpindah kepada bab terakhir, bab kelima, iaitu kesimpulan. Di dalam bab ini terdapat 3 elemen penting, iaitu rumusan, kesan ataupun implikasi dan juga cadangan. Baiklah, antara perkara yang kami dapat rumuskan daripada kajian ini adalah hasil daripada persetujuan majoriti responden, yang mana responden bersetuju bahawa wujudnya persamaan antara konsep tradisi ilmu barat dan juga ilmu Islam, serta mereka mengetahui bahawa konsep ilmu Islam bertunjangkan agama, manakala konsep ilmu barat berpaksikan perspektif sekular dan materialis. Yang keduanya, responden mengetahui satu ciri khusus konsep kebenaran di barat, iaitu bersifat relatif, dan konsep kebenaran barat merujuk kepada fakta semata-mata. Ketiga adalah, kesemua responden mengetahui bahawa konsep ilmu Islam dapat dipadankan dengan sains dalam tradisi barat, namun dengan pemaknaan yang lebih luas. Dan yang terakhir, responden mengakui bahawa ilmu sains dianggap sebagai salah satu cabang ilmu dan falsafah bagi mencapai kebenaran, serta mereka menganggap konsep rasional sebagai kayu ukur untuk menerima dan menolak sesuatu ilmu. Seterusnya adalah implikasi ataupun kesan. Yang pertama adalah kesan pembudayaan tradisi ilmu barat. Ianya dimulai dengan zaman penterjemahan, khususnya penterjemahan karya-karya Muslim dalam bidang sains dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Kemudian pada abad pertengahan, muncullah gerakan Renaissance yang menghancurkan autoriti gereja. Maka lahirlah nation state yang pada perjalanannya menjadi awal dari pemisahan negara dan agama yang kemudiannya digelar sekularisme. Dari fahaman ini, mereka mengatakan bahawa ilmu itu adalah bebas nilai yang bersifat universal. Seterusnya adalah kesan pembudayaan tradisi ilmu Islam. Dengan pembudayaan tradisi ilmu Islam ini, maka terlahirlah alumni-alumni yang menjadi pakar dalam beberapa cabang ilmu seperti bidang hadis. Seterusnya pada abad ke-12, lahirlah intelektual-intelektual Islam dalam pelbagai bidang profesional seperti Al-Khawarizmi dan juga Ibn Sina. Dan yang terakhirnya adalah cadangan. Cadangan terhadap pembudayaan tradisi ilmu dalam kalangan masyarakat. Pertamanya adalah mewujudkan medium tarikan terhadap ilmu, yang mana sebarang ilmu ini wajar diketengahkan melalui platform media sosial. Yang kedua, perlulah seimbangkan pembudayaan ilmu Islam dan Barat mengikut kadar keperluan semasa di tempat masing-masing. Dan yang ketiga, merapatkan para cendekiawan dengan penuntut ilmu, tidak kira cendekiawan tempatan maupun cendekiawan luar negara.
Dan yang terakhir, peranan pemimpin negara sebagai contoh tauladan kepada masyarakat untuk membudayakan tradisi ilmu itu sendiri. Kesimpulan yang dapat difahami dalam bab ini adalah kajian ini berjaya mencapai objektif seperti yang digariskan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan ke-10. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.